InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan insya-Allah pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita bermuzakarah, berkongsi-kongsi, melaksanakan takmil wal istikmal, lengkap melengkapi, kita ingat mengingati insya-Allah. Pada malam ni mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca syahadah, kalimah syahadah. Kita niatkan supaya kita mentajdidkan, memperbaharui kalimah syahadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah merupakan perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita, iaitu kita memperbaharui iman kita. Kerana iman itu perkara yang akan membina satu kekuatan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi kekuatan dalam iman ialah mentauhidkan Allah. Sama-sama kita mentauhidkan Allah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Ini surah As-Saff, ayat yang terakhir, ayat 14. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan kekuatan pada kita pada malam ini untuk bersama-sama. Saya ingin menyambung apa yang telah saya bincangkan pada 2 hari yang lepas, iaitu berkenaan dengan kita sedang menuju ke fasa huru hara. Kita sedang menuju ke fasa huru hara, dan saya telah pun menceritakan sedikit sebanyak tentang suasana dan realiti yang ada di Malaysia, dan juga sebenarnya suasana yang di tempat lain pun lebih kurang sama je.
lebih kurang sama, iaitu kita sedang menuju kepada fitnah yang memuncak. Dan fitnah yang memuncak itu akan membawa satu perkara yang baru dalam hidup kita, yang mana ia akan menguji keimanan kita. Dan Allah akan menguji keimanan kita, keyakinan kita. Allah akan menguji apa yang kita yakin. Allah akan menguji apa yang kita faham. Allah akan menguji apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Adakah benar-benar seorang yang beriman ataupun seorang yang munafik? Allah akan uji. Jadi di kemuncak ujian, kita akan mendapati suasana yang kita berhadapan kita dengannya itu adalah suasana yang penuh dengan kesusahan, kepayahan, sehingga menyebabkan kita akan menangis, sehingga menyebabkan kita akan rasa sedih, menyebabkan kita akan merasa terancam, menyebabkan kita akan rasa berada dalam keadaan yang amat bahaya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuncak fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi amaran kepada kita, memberi satu peringatan. Dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah gambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah menggambarkan kepada kita, dan kamu jaga-jagalah, kamu berhati-hatilah, kamu peliharalah diri kamu ini daripada fitnah. Wattaqu fitnah. Dan kamu peliharalah, kamu takutlah, kamu jagalah diri kamu ini daripada ujian, yang mana dia tidak hanya akan menimpa di kalangan orang-orang yang zalim sahaja, orang-orang yang jahat sahaja. Semua kena, semua akan kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya ketahuilah bahawa azab Allah, kita kata kesusahan Allah itu amat keras, hukuman Allah itu amat keras. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada kita, sama ada kita ni orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang Islam, ataupun orang-orang yang zalim, orang yang kafir, fasik, munafik. Semua orang akan kena. Semua orang akan berhadapan dengan fitnah tersebut. Dan fitnah itulah yang akan menjadikan orang yang beriman bertambah imannya, orang yang kafir terserlah kekufurannya, orang yang munafik ternampak kekufurannya, kekafirannya, orang yang tidak ada pegangan, taraddud, yang mencampurkan antara yang al-haq dan batil, yang mana Allah kata jangan campur al-haq dan batil, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dan batil. Tapi orang ni campur, ada masa dia beribadah, ada masa dia bermaksiat. Jadi orang-orang yang begini kebanyakannya akan berada dalam keadaan gelisah, dan akhirnya kalau dia tidak dalam hidayah Allah, dia akan tersungkur dengan kekufuran. Jadi Allah menggambarkan kepada kita bagaimana akan datang satu ketika hati kita, fikiran kita, kehidupan kita ini akan diuji, digoncang dengan sekeras-keras goncangan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 186, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tublawunna fil amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya, Allah gambarkan kepada kita hari ini, sesungguhnya kamu pasti diuji pada harta benda kamu. Maknanya apa yang ada kepada diri kita ni, pangkat kita, jawatan kita, harta kita, benda-benda yang kita nampak dalam kehidupan kita ni, dan juga diri kamu. Kita akan diuji dengan pemikiran kita, fikrah, kepahaman kita, betul ke kita ni Islam, ataupun kita ada campur-campur lagi, ada ambil-ambil yang lain lagi, ataupun hati kita. Allah akan uji juga hati kita.
Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang-orang yang telah diberikan kitab terdahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik. Jadi kita akan melihat orang-orang yang telah diberi kitab, siapa dia? Yahudi wan Nasara, dan orang-orang yang diberi kitab itu, dan juga orang musyrik itu, banyak tuduhan-tuduhan yang menyakitkan hati. Mereka akan memberikan tuduhan-tuduhan, mereka akan menfitnah sehingga kita merasa hati kita sakit, hati kita rasa tercabar, hati kita rasa seperti seolah-olah hanya sempit dunia ini. Dalam pada itu, jika kamu bersabar, maka Allah gambarkan bukan sahaja ujian pada harta kita, ujian pada diri kita, dan juga ujian kepada fitnah-fitnah yang akan diberikan kepada kita oleh orang-orang yang ada ahli kitabnya dan orang-orang yang musyrikin tadi. Maka kita kata dalam keadaan yang sakit sangat hati, menyakitkan hati tadi itu, maka jika kamu bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu, dan sekiranya kamu bersabar dan kemudian sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang demikian itulah yang dikehendaki kamu buat, walaupun sesuatu yang berat, min azmil umur, sesuatu urusan yang amat berat. Jadi tuan-tuan dan puan, antara perkara yang penting kita nak kena rasa di sini menjelang huru-hara yang bakal datang ini, ia akan benar-benar menyentuh kehidupan kita, menyentuh hati kita, menyentuh pemikiran kita, menyentuh kehidupan kita sebagai seorang manusia, ataupun sebagai seorang yang berkeluarga, ataupun sebagai seorang yang hidup dalam keadaan yang kita kata berjuang tadi. Maka Allah akan datangkan dan fitnah itu menimpa kepada orang beriman. Tetapi fitnah itu, sekiranya kita beriman, maka pada ketika itu iman itu akan tercerlah, akan terserlah. Jadi maknanya kita hari ini tak boleh nak bohong dah. Hari ini mungkin kita boleh berlakon-berlakon, pakai tudung. Bagi orang yang baru nak hijrah ni, kata pakai tudung, pakaian elok, cakap pun elok, nampak berlakon-berlakon. Tapi ketika ujian telah sampai kepada fitnah tadi, maka dia tak boleh berlakon dah. Masa tu akan terserah. Yang iman akan melihat terkeluar imannya, yang mentauhidkan Allah akan terkeluar tauhidnya. Orang yang dalam keadaan mensyirikkan Allah akan terkeluar syiriknya. Orang yang tak proses hatinya dengan keyakinan kepada Allah akan terkeluar kekufurannya. Pada masa tu tak ada lagi dah kita kata nak berlakon-lakon, nak kita kata dah nak dapatkan sesuatu yang kepentingan semuanya akan terkeluar. Maka fitnah itu akan membuktikan keimanan orang. Bila fitnah itu datang, dan dia akan membuktikan kezaliman, kekufuran dan kesesatan mereka yang sesat. Jadi sebenarnya fitnah ini, ujian ini akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang benar-benar, maknanya bersih. Yang beriman, yang kufur. Inilah yang kita bimbang pada hari ini. Pada malam ni yang kita bimbang ialah apabila sampai waktu tersebut, rupa-rupanya hati kita masih lagi ada taraddud, ada berbolak-balik. Berbolak-balik dengan Allah, berbolak-balik dengan Islam. Kita masih sayang dengan dunia, kita masih sayang dengan jahiliyah, kita masih sayang dengan dosa, kita masih sayang dengan mungkar. Itu yang kita bimbang. Bila sampai fitnah yang memuncak huru-hara itu, maka ketika itu sayang kita pada maksiat mungkar, dan apa sahaja perkara-perkara yang Allah tak suka itu akan terserlah hati kita ni. Sebab tu pada malam ni, yang bermula pada malam ni, kita nak mulakan dengan kita melihat hati kita, melihat pemikiran kita. Sebenarnya kita ni cenderung pada siapa? Siapa yang kita letakkan pergantungan dalam hidup kita? Siapa yang kita sandarkan harapan kita? Siapa yang kita pegang, kita ikat diri kita dengannya? Dan adakah kita benar-benar meletakkan Allah sebagai pegangan kita, keyakinan kita, penyerahan kita, tempat kita bermohon, meminta, tempat kita bersandar? Ataupun dalam hati kita masih lagi taraddud, masih lagi kita suka dengan dosa dan maksiat, masih lagi kita tak boleh nak tinggalkan perkara-perkara yang Allah murka dalam hidup kita. Jadi inilah perkara yang sebenarnya kita kena tengok sungguh-sungguh. Dan antaranya ialah kita kena melihat bagaimana keadaan huru-hara itu akan menyerlahkan, membuka segala dosa-dosa yang tersembunyi.
Jadi sebab itulah digambarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, pada yaumul hisab nanti, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang lelaki, seseorang itu akan datang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang banyak, amal yang besar, hebat amalan-amalannya. Semua orang nampak dia ni ahli syurga, semua orang nampak dia ni baik, semua yang dibuat tu baik belaka, tidak ada yang tidak baik, semua elok, semua bagus. Semua orang tahu macam itu. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti banjaran Tihamah, gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni besar, gunung yang keras batunya, yang keras, yang besar, yang ada banjaran yang hebat. Jadi dia datang bersama dengan amal yang sebesar gunung Tihamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba bila berhadapan dengan Allah, amal-amal yang besar, yang hebat, yang orang nampak bercahaya, yang orang nampak hebat tadi, tiba-tiba berkecai, hancur seperti debu, tak ada apa-apa, kosong. Maka orang tu pun tertunduk. Maka kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang berkeadaan begitu. Maka tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang apakah perkara yang menyebabkan amalan besar tadi, yang hebat tadi itu hancur, jatuh. Maka kata Rasulullah SAW, inilah orang yang apabila dia bersendirian, dia tak sama dengan orang beriman, tak sama dengan orang Islam, berada seorang-seorang dia akan memenuhi kehendak nafsunya, dia akan melakukan dosa-dosa yang tersembunyi daripada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, daripada guru dia, daripada mursyid dia, daripada kita kata orang soleh, daripada kawan-kawan tadi, keluarga dia, dia menipu. Maknanya dosa yang tersembunyi itulah dia akan buat, dia akan mengikut hawa nafsunya. Dia akan mengikut hawa nafsunya sehingga kan menyebabkan dia melakukan perkara tersebut di hadapan Allah. Dia meneruskan dosa-dosa yang tadi. Maka di sinilah kita digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa yang tersembunyi itu contohnya adalah perkara yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pemikiran kita, kecenderungan kita, minat kita, hobi kita. Di mana kita letak diri kita? Adakah di dalam hati kita ni masih ada lagi maksiat mungkar yang disebut tadi? Sehingga kan bila datang kemuncak perkara-perkara yang mungkar tadi, ataupun fitnah tadi, maka kita akan terselah yang tersembunyi tadi. Yang ditutup tadi, dia akan terselah. Keluar munafiknya, keluar kufurnya, keluar syiriknya, keluar dosa-dosa tadi. Inilah ketika datangnya Dajjal. Kita datangnya hari-hari huru-hara, di mana pada ketika itu dosa-dosa yang tersembunyi tidak mampu lagi untuk ditahan, disembunyikan daripada orang-orang yang baik yang ada di sekitar dia tadi. Maka dia akan terdedah. Dan inilah yang kita bimbang berlaku. Kenapa dosa, fitnah huru-hara ni besar dan hebat? Saya cerita sikitlah daripada apa yang digambarkan oleh para alim kita. Para alim kita dari sains, daripada sains. Jadi tuan-tuan pemerhati Allah, saya sebut kat sini contoh. Antara fitnah-fitnah yang besar, Nabi gambarkan dalam hadis Sauban, kita akan berhadapan dengan bangsa-bangsa dunia mengerumuni umat Islam. Kita akan dikerumuni, akan dikeroyok sebagaimana kamu mengerumuni makanan. Ini hadis As-Sauban. Maksudnya orang yang ikut arus, dia akan duduk macam itu. Jadi kita akan dikelilingi oleh orang-orang itu. Saya nak sebut kat sini, kalau realiti di negara Nusantara, saya tak nak cakap negara Malaysia, negara Nusantara, yang mana jantungnya itu ialah Semenanjung Melayu. Semenanjung Tanah Melayu itu jantung dia. Segenting kera tu ialah urat nadi dia. Jadi kalau kita ada jantung, yang menghubungkan jantung dan tubuh badan itulah segenting kera. Yang menghubungkan yang memproses oksigen dan sebagainya ialah jantung kita. Kat sinilah, kat sini jantung kita. So jantung kita dia ada segenting kera, tu urat saraf, arteri tadi tu yang menghubungkan dengan seluruh badan kita. Jadi tempat yang selalunya ditekan dan yang menjadi tempat di mana dipanggil blockage ke, clotting, blood clot ke, blockage ke, sakit jantung tadi ialah segenting kera tu.
Segenting kera tu. Sebab tu sekarang ni, tuan-tuan perempuan rahmati Allah, segenting kera yang ada kat Nusantara ni sedang diblok, disekat selatan Tai ataupun utara tanah Melayu. Utara tanah Melayu sedang disekat, ditekan. Kan, dibuat berbagai perkara supaya somehow orang-orang di situ tidak boleh berkembang. Kalau sebut Melayu aja memang marah. Bahasa Melayu pun dimarahan. Jadi kita lihat segenting kera tu tempat yang dicok, dia tekan dengan blood clot. Kemudian lepas tu adalah semenanjung tanah Melayu. Dan semenanjung tanah Melayu juga sedang sakit sekarang. Sedang sakit. Jadi sebab tu kita nak lihat di sini bagaimana keadaan apabila mereka mengepung yang ada di jantung tadi, dan kemudian mereka akan mengepung yang ada di sekitar tadi. Maka pada masa itu kita akan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Sebenarnya kalau saya nak cerita satu-satu terlalu panjang lah kan. Tapi mungkin kalau dalam perjumpaan tertutup kita boleh bincangkanlah perkara-perkara yang dimaksudkan. Jadi antara perkara yang ditekan kita ini ialah antaranya dia menggunakan teknologi frekuensi. Teknologi frekuensi dalam kajian-kajiannya saya bincang-bincang dengan orang yang mengetahui lah. Saya ini sikit-sikit saja tahu, yang lain lagi pandai lagi. Saya bincang-bincang dengan mereka menggambarkan tentang bagaimana keadaan frekuensi yang bakal datang, yang menyerang kita ni. Tak kira lah berapa G dia, datang menyerang sampai peringkat boleh menyebabkan pemikiran kita lupa, lalai, leka. Jadi kita tak ingat. Ramai orang sekarang dah mula tak ingat. Jadi frekuensi itu akan attack kita punya pineal gland dan sebagainya lah, adalah dia punya tempat-tempat yang di attack tadi. Kemudian pada masa yang sama juga sampai satu peringkat nanti frekuensi itu akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada makanan contohnya. Jadi kita nak makan pun susah. Nak makan bukan kata Malaysia, Indonesia, kita ada kemarau yang teruk. Kita kemarau teruk pun kita ada lagi tanaman-tanaman insya-Allah. Tetapi yang menjadi masalah kita ialah mereka akan menyerang dengan menggunakan frekuensi-frekuensi yang kita sebut tadi, yang mereka akan sampai peringkat kita nak makan pun tak ada makanan. Dia akan jadi seperti busuk. Macam mana kalau kita tengok pernah satu ketika disebut hama. Disebut hama yang menyerang pokok pisang. Pisang ditanam habis semua macam terbakar. Kita kata itu macam virus ke macam apa, jadi terbakar pisang. Ini orang yang tanam pisang tahulah kan. Jadi kata ni virus daripada sekian. Semua itu merupakan serangan-serangan yang mereka uji dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi seperti hama, dia akan jadi seperti hitam, terbakar, dan kemudian hama itu akan berkembang menyebabkan makanan rosak, menyebabkan binatang hidup sihat, tapi bila nak sembelih, nak makan, dia jadi rosak, tak boleh makan. Jadi ini antara senjata-senjata yang telah mereka cipta, mereka buatlah biiznillah, dengan izin Allah. Jadi di situ kita lihat serangan-serangan dalam bentuk frekuensi, serangan-serangan dalam gelombang, dan serangan-serangan dalam bentuk apa yang digambarkan yang akan mengganggu kita dari sudut kehidupan tadi. Tak termasuk lagi serangan-serangan ekonomi. Kita dah sebut dah serangan ekonomi. Begitu juga serangan-serangan yang lain. Dan yang paling parah sekali antara serangan-serangan tersebut ialah apabila mereka menyerang jiwa dan hati kita, dan mereka bukan saja menyebabkan kita lupa, menyebabkan kita jadi lalai, jadi lupa, jadi leka, jadi tak ingat, jadi bengong macam itu kan. Mereka juga boleh menyebabkan kita bergaduh antara satu sama lain. Ini semua serangan-serangan yang mereka telah permulakan, dan kita pun dah nampak pada hari ini perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan. Kita dapati orang yang berjuang pada jalan Allah hari ini berpecah. Jamaah-jamaah berpecah, masing-masing merasakan diri mereka hebat. Malahan di kalangan jamaah sendiri pun berpecah. Sama jamaah, fikrahnya sama, kefahamannya sama, tak beza. Kan kita kata kefahamannya sama, hakikatnya sama, amalannya sama, tapi berpecah atas nama organisasi, atas nama tanzim. Apa tanzim ni? Siapa yang diketua, siapa yang buat keputusan. Ada ketua, ada keputusan kena buat. Bila ada ketua dan ada keputusan kena buat, maka ketika itulah ada perselisihan pandangan. Jadi yang ini A ni dia senior, yang ini pun senior, dia pakat-pakat, akhirnya pecah jadi 4-5 kumpulan. Padahal kefahamannya sama, padahal hatinya, pemikirannya sama, amalannya sama, penghayatan sama, tapi boleh berpecah. Kenapa berpecah? Kerana organisasi.
Kerana perselisihan dia sudut siasah, cara berfikir dan cara kita buat keputusan. Jadi oleh kerana kita tidak nampak yang ini sebagai suatu serangan juga, maka kita terus berada dalam keadaan benda yang kucakar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita nak kena rasa bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan satu hadis agak panjang. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan sebagainya. Dari Abi Najih Irbad bin Syarih radhiyallahu an. Ini adalah merupakan satu hadis yang saya banyak kali baca. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Rasulullah SAW telah menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitik air mata kami. Jadi Nabi cerita pasal akhir zaman, sehingga akhirnya kita pun tengok sahabat-sahabat menangis, sahabat-sahabat gemetar hati-hati mereka. Maka kami pun bertanya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, seolah-olah inilah nasihat kamu yang terakhir, maka berilah pesan kepada kami. Maknanya yang terakhir ni, maknanya ketika kita nak berdepan dengan kemuncak fitnah yang terakhir ni, sebelum kita berdepan dengan Dajjal, sebelum kita berdepan dengan kemenangan, kita akan berada kemuncak fitnah. Maka seolah-olah ni dah hari terakhir lah, ni nasihat yang last sekali kan, maka berilah pesan. Maka Nabi SAW pun bersabda, aku berwasiat kepada kamu. Nampak, Nabi menggunakan perkataan wasiat. Wasiat di sini bermakna inilah perkara yang akhir yang kita kena pegang, yang kena jaga betul-betul. Kenapa? Masa tu Nabi dah tak ada. Nabi tak cakap aku berpesan, Nabi kata aku berwasiat. Ni Nabi dah tak ada dah. Dan maknanya bukan saja Nabi dah tak ada, segala yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu juga hampir yang kuat-kuat tadi pun dah tak ada juga. Seperti persahabatan, kasih sayang, perpaduan, kesatuan, kekuatan jamaahnya dan sebagainya. Semua yang ada pada zaman Nabi itu dah tak ada dah. Maka dia kata aku berwasiat kepada kamu semua dengan sabtu kata aku berwasiat kepada kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Nombor satu Nabi kata takwa. Inilah yang nak nangis ni, takwa. Hari ni kita kata saya bertakwa, tapi rupanya masih lagi ada kepentingan-kepentingan selain daripada Allah. Dan mendengarlah kamu, maknanya dia kata Nabi, kamu dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kamu yang bertakwa lah. Pemimpin yang bertakwa lah, bukan pemimpin biasa-biasa ni. Sekalipun pemimpin kamu itu hanyalah seorang hamba, walaupun dia hanya seorang orang biasa je, tak adalah hebat mana, tak adalah orang keturunan Nabi, tak adalah orang keturunan raja, tak adalah orang yang berilmu hebat macam kita katakan, walaupun dia seorang hamba, taatlah, dengarlah, taatlah. Kalau di ketua kamu, dengarlah, taatlah. Dengarlah, taatlah. Kemudian selepas itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya siapa yang panjang umur, siapa yang umurnya panjang ataupun yang hidup di akhir-akhir zaman ini, kamu pasti melihat banyak perselisihan, banyak perdebatan, pergaduhan. Di kalangan ustaz-ustaz kita ni banyak suka bergaduh-gaduh, berdebat-debat. Nak kata saya benar, dia salah. Nak kata dia tak benar, saya benar, dan sebagainya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, iaitu kamu hendaklah berpegang dengan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nanti kita akan tengok. Dan kemudian begitu juga apakah di sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, iaitu orang-orang yang mengikuti sunnah ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang kita tahulah, mereka dulu daripada zaman Abu Bakar, Umar dan sebagainya tadi, dan mereka yang juga sampai yang mengikutnya al-mahdiyin ni yang mendapat hidayah. Dan gigitlah sunnah itu, pegang sungguh-sungguh dengan gigi geraham. Maknanya gigi geraham ni kita pegang sungguh-sungguh. Dan kemudian jauhilah perkara yang baru itu bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah yang berbentuk akidah. Bukan bid'ah yang sekadar kita tahu semayang ada 2-3 pandangan, ada yang baca kunut, ada yang tak baca kunut dan sebagainya. Itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang diizinkan, ada perbezaan pandangan. Tapi ini bid'ah akidah, daripada 73 golongan satu je yang diterima. Jadi gigitlah dengan geraham dan jauhilah bid'ah tadi, kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut kat sini, kita akan berpecah belah.
kita akan berpecah belah, kita akan bersisih faham, kita akan berada di dalam keadaan huru-hara. Huru-hara ni bukan hanya huru-hara duit tak ada, bukan hanya huru-hara kita ada ribut, taufan, kan? Huru-hara dari sudut kita kata huru-hara mungkin banjir, kan? Huru-hara ekonomi kita kacau, makanan tak ada. Kita ingat huru-hara yang macam tu. Kita ingat huru-hara ni miskin, tak ada duit, kan? Tak ada duit. Kita ni hutang, saya sebut yang 2 hari lepas, Malaysia hutang dah trilion, Malaysia hutang, dan dia kena bayar 166 bilion sekurang-kurangnya tahun depan. 166 bilion kurang lebih Malaysia kena bayar selonggok macam tu tahun depan. Ini yang digambarkan oleh orang-orang daripada jabatan, daripada menteri-menteri ni lah, kementerian ni. Tak payahlah saya sebut siapa, tuan-tuan cari sendirilah. Hanya sebut kita kena bayar tu, dah lah. Bila kita tak boleh mampu bayar, dia akan ambil aset kita. Dia akan ambil kita Petronas, dia akan ambil kita punya tanah, dia akan ambil kita punya emas kalau ada. Dia ambil apa yang dia nak ambil. Akhirnya kita pun sama berhutang juga, sebab negara berhutang. Jadi kita tengok sini, ada orang kata, kita punya susah huru-hara ni mungkin miskin sebagainya. Itu kita ingat huru-hara kita. Tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut kat sini. Nombor 1, huru-hara yang pertama bukanlah huru-hara dunia yang bersifat fizikal, dunia yang bersifat material, maddiyah, yang bentuk kebendaan. Bukan. Huru-hara yang pertama yang kita paling bimbang sekali ialah huru-hara yang ada dalam jiwa kita. Ini huru-hara yang menyebabkan lain tak jadi. Datang ribut topan, datang bencana, datang kemiskinan, datang apa semua, harta tak ada, makanan tak ada, kita nak minta Allah pun tak boleh, nak minta Allah pun tak boleh, nak doa pun tak boleh. Jadi yang huru-hara bukan yang di luar, huru-hara yang di dalam. Ini yang paling kita bimbang. Sebab tu bila sebut kemiskinan, hari ni kita ingat bila sebut kemiskinan, saya dah tak ada kerja, saya dah jadi penganggur, saya dah tak ada duit, nak beli itu ini, saya kena buang kerja. Kita ingat kemiskinan ni bila miskin kita B40. Contohnya miskin tak ada duit. Tak. Tuan-tuan perempuan nak sebut sini, kemiskinan yang pertama di akhir zaman, terutamanya hari ini kita nak kena faham, bukan miskin tak ada duit, tetapi miskin iman. Miskin iman. Iman kita ni miskin. Kita miskin daripada iman. Miskin daripada yakin dengan Allah, percaya dengan Allah, berpegang dengan Allah, bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini huru-hara yang paling dahsyat sekali. Yang mana akibat daripada kemiskinan iman, maka kita akan menghadapi kemiskinan yang lain-lain. Amalan kita pun miskin, nak doa pun tak boleh. Sebab apa nak doa tak boleh? Kita dah tak yakin dengan Allah. Dah tak yakin dengan Allah. Dah tak bersandar dengan qada dan qadar Allah. Dah tak bersandar dengan kekuatan yang ada pada Quran. Kita tak terasa Quran sebagai tempatnya. Ini tuan-tuan, ini perkara yang pertama sekali ni. Kita sebut huru-hara ni. Datanglah huru-hara macam-macam pun, tetapi bila ada iman sandar pada Allah, iman minta pada Allah, iman berharap bergantung kepada Allah, angkat tangan menangis, maka Allah bagi kekuatan, Allah bagi penyelesaian. Sebab tu Nabi SAW gambarkan kepada kita, kan, bagaimana pada akhir zaman nanti manusia tak ada makanan. Nabi sebut, dan kita pun dah nampak sekarang ni pun, kan, food insecurity memang kita nampak dah sekarang. Maka pada masa itu kita pun cakap dengan kawan-kawan kita, mari kita buka ladang, mari kita buka ladang. Betul kita kata itu, tapi tak semestinya. Ladang kita tu pun boleh terkena banjir, ladang kita boleh kena gempa bumi, boleh kena taufan, boleh kena ribut pasir, boleh tenggelam, ladang kita boleh banjir. Jadi bukan masalah makanan tu kita selesai dengan nombor 1, tengok nak buat ladang. Betul buat ladang, tapi itu bukan penyelesaian nombor 1. Penyelesaian nombor 1 ialah apabila hati kita ni ada kekuatan.
Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ketika mana huru-hara makanan tak ada, minuman tak ada, susah hidup, macam mana orang beriman ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kan? Mereka akan berzikir pada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Itu makanan malaikat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengucapkan tasbih, mengucapkan zikrullah tadi, sehingga Allah memenuhkan perut-perut mereka. Mereka rasa kenyang, puas dengan zikrullah tadi. Tapi zikir yang macam mana? Zikir bersama yakin pada Allah, zikir bersama iman, zikir bersama kepercayaan, tawakal, tawaduk, tadaruk, rendah diri, rasa perlukan Allah. Zikir yang macam tu. Zikir yang macam tu. Bukan hanya sekadar berzikir macam gitu. Kan kita kata hari ni zikir-zikir, even saya minta maaf, kadang-kadang kita ikut guru-guru kita bertarikat. Tarikat pun ada sebenarnya, bukan tak ada. Tapi tarikat pun kita tengok macam-macam hari ni. Macam-macam. Saya minta maaf, saya sebut contoh. Hari ni kita ada gerakan-gerakan tariqah, gerakan-gerakan sufiyah, yang mana patutnya sufi dan tariqah ni tak ada masalah dunia dah dalam hidup dia, patutnya gitu. Tapi boleh bergaduh, tarikat pun pecah. Tarikat pun berpecah sama sendiri. Sufi pun berpecah sama sendiri. Perpecahan hati-hati tadi. Innamal a'malu innamal mu'minina ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman tu bersaudara, hilang tak ada, seolah-olahnya kita ni tidak bersaudara. Padahal kita ni bertarikat, ada zikirnya, ada amalannya. Padahal kita ni orang yang mengamalkan sufi, amalan sufi. Bukan kita orang yang nak tengok ekonomi Islam, nak tengok politik Islam. Mana tu mungkin ada nak betul-betul madiyah, tapi bentuk sufi pun berpecah. Tabligh yang fokus kepada dakwah, tabligh yang fokus kepada dakwah, mengajak orang kepada Allah pun berpecah. Nampak tak? Maknanya ujian yang Allah bagi kepada kita hari ini adalah ujian yang cukup besar, sehingga kan kita tak perasan rupanya kita ni masih lagi miskin iman, masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah semai, sebab tu kita nak kena patah balik sama-sama, buat muhasabah sama-sama, kita betulkan sama-sama. Saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surah As-Saff. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang yakin dengan Allah. Allah tegur kita, yakin ke kita ke Allah? Allah tegur kita, yakin ke kita dengan janji Allah? Ataupun kita ada nama je iman? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang yakin dengan Allah. Wahai orang-orang yang hatinya hidup bersama Allah. Wahai orang-orang yang hidup bersama akhirat. Kunu ansarallah. Ini satu perkara yang kita nak kena rasa. Ini solusi ni. Huru-hara ni solusi. Apa Allah kata? Kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Penolong agama Allah. Allah tak suruh kita jadi yang lain. Allah tak suruh kita jadi orang yang paling bercakap. Jadilah kamu orang yang boleh buat macam-macam yang hebat. Tak. Kunu ansarallah. Jadilah kamu ansar Allah, penolong-penolong agama Allah. Maknanya yang kita nak buat ni bukan kita nak bina jamaah besar-besar, hebat-hebat, orang pilih kita, ramai ikut, juta-juta ikut kita. Kita cakap, 1000 orang dengar cakap kita. Kita buat macam-macam
Tapi Allah perintah kita, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Ini sebagaimana katanya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Tuan-tuan, ayat ni kena kat kita. Kenapa? Sebab pemimpin yang kita tunggu bukan Imam Mahdi sahaja. Pemimpin yang kita tunggu juga Isa ibnu Maryam. Jadi maknanya apa? Maknanya ayat ini memang ayat untuk kita ni sekarang ni. Allah suruh kita jadi penolong-penolong agama Allah, bukan jadi penolong-penolong diri kita sendiri. Bukan jadi penolong-penolong kelompok kita sendiri. Bukan jadi penolong-penolong keluarga kita. Bukan jadi penolong untuk dapat harta dan dunia. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana kata Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam lil hawariyin. Kata dia kepada orang-orang yang membantu dia, al-hawariyun. Al-hawariyun ni siapa? Orang yang bersama dengan sunnah Nabi, orang yang bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersama dengan sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah-sunnah sahabat Nabi Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin. Ni kita tengok ni. Kalau tidak huru-hara tu habis kita. Maka kata firman Allah, macam mana kata Isa kepada al-hawariyin, orang-orang yang menjadi penolong dia, yang dekat dengan dia. Tuan-tuan, hari ini saya nak sebut pada kita sama-sama, siapa di antara kita yang dekat dengan sunnah Nabi, siapa yang benar-benar nak tolong agama Allah ni. Apa kata Isa kepada penolong-penolong ni, pengikut dia? Man ansari ilallah, siapa di kalangan kamu yang nak tolong agama Allah ni? Siapa di antara kamu yang nak bersama dengan perjuangan jalan Allah ni? Jadi apa yang digambarkan di akhir zaman ni, ketika mana keadaan huru-hara datang, serangan datang, macam-macam akan datang ujian dan fitnah. Kemuncaknya Al-Masih Dajjal tadi, siapa orang yang nak selamat ni? Siapa orang yang nak baik ni? Mereka yang menolong agama Allah. Mereka yang menolong agama Allah. Man ansari ilallah, siapa yang nak tolong agama Allah ni? Siapa yang nak bersama-sama dengan mereka yang menolong agama Allah? Qala hawariyun, maka berkatalah orang yang dekat dengan Nabi Isa tadi. Kalau kita zaman kita ni, orang yang dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ansarullah, kamilah ansar-ansar Allah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Ini yang sedih, tuan-tuan. Macam malam ni saya sedih sebenarnya. Kenapa? Bila kita dah mengambil jalan nahnu ansarullah, kamilah orang-orang yang nak menolong agama Allah, kamilah yang nak bersama dengan agama Allah. Kita dah pilih jalan kita, dah sampai peringkat kita terpaksa mengatakan nahnu ansarullah. Maka Allah gambarkan apa? Fa amanat ta'ifah min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka Allah pecahkan dua golongan. Yang pertama, fa amanat ta'ifah, maka berimanlah satu kelompok ta'ifah. Nampak bila dah sampai satu peringkat, keadaan huru-hara, kucak-kacir, fitnah, keadaan berbagai-bagai serangan, keadaan berbagai-bagai, kita kata ujian tadi, kemuncak sampai terpaksa kita mengatakan nahnu ansarullah, akulah, kamilah penolong-penolong agama Allah tadi. Bila dah ada orang yang ambil tanggungjawab untuk bersama-sama dengan agama Allah tadi, maka Allah gambarkan apa? Fa amanat ta'ifah, maka berimanlah satu kelompok. Kan?
min Bani Israel, daripada kalangan orang-orang yang Bani Israel tadi. Wa kafarat ta'ifah, man kufurlah sebahagian daripada kelompok tadi. Ini penting tuan-tuan. Bila huru-hara datang, bila fitnah datang, sehingga terpaksa kita hari ini membentuk satu ta'ifah, dan ta'ifah itu adalah ta'ifah mansurah, ta'ifah yang akan membina kekuatan kebangkitan Islam tadi. Bila dah terbentuk aja kekuatan tadi, sampai satu peringkat kemuncak, maka akan berimanlah sebahagian kelompok tadi, maka akan kufurlah sekelompok yang lagi. Maknanya kita ada ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah, dan kelompok yang akan kufur. Ini yang sedih tuan-tuan. Ini yang sedih. Ketika mana huru-hara datang, ketika mana mula rakyat, masyarakat, umat hari ini diuji dengan ujian yang cukup kuat, sehingga terceburlah, terkeluarlah, terserlahlah jiwa-jiwa yang beriman. Jiwa-jiwa yang beriman yang diproses dengan proses tarbiyah. Keluar jiwa-jiwa beriman itu membentuk satu ta'ifah mansurah. Ta'ifah mansurah lahir ketika kemuncak. Jadi bila kemuncak fitnah tu, ta'ifah mansurah akan terserlah. Dan pada masa itulah akan berlakulah juga dan golongan ta'ifah yang kufur. Kita akan nampak ada isteri yang berpisah dengan suami, ada anak yang berpisah dengan ayah dan maknya, ada saudara yang terpisah dengan saudaranya, ada kawan-kawan yang rapat akan terpisah dengan rakan-rakan sahabat-sahabatnya yang rapat tadi, terpisah. Ada orang yang kita sayang terpisah, kita melihat dengan penuh kesedihan, dia tak boleh dah bersama, tak boleh dah bersama. Kenapa? Bukan kita tak nak, bukan kita tak mau, tetapi memang ujian itu menyebabkan kita terpisah. Inilah yang sedih tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang kena boikot, ada yang kena pulau, yang ada kena tangkap, yang ada kena aniaya, ada kena dibunuh. Macam-macam. Ni ta'ifah berpecah. Ta'ifah berpecah. Ini suasana huru-hara ni. Bukan yang serang kita tu Zionis, yang serang kita tu syaitan yang nampak kita kata musuh Islam, tetapi yang serang itu anak beranak kita, anak-anak kita, saudara kita, ibu ayah kita yang tak bersama, iman tadi tak bersama. Inilah yang menyedihkan kita. Inilah menyebabkan kita terasa sedih sangat. Ini saya sedih ni tuan. Malam ni saya sedih ni. Bila saya nak sampaikan program malam ni, sebenarnya sepanjang perjalanan saya tengah fikir nak cakap pasal apa tadi, prepare sikit. Sempat jugalah saya menangis. Saya fikir, ya Allah, janganlah jadi anak-anak aku sebagai musuh. Janganlah jadi isteri, keluarga dan semua yang ada sebagai musuh. Sebab ketika fitnah datang, kita ni kan terpisah, automatik terpisah. Kenapa? Itunya fitrah dia. Sebab itulah kita nak kena faham pada hari ni ayat Allah surah Al-Hajj. Ketika huru-hara datang ni, kita akan terpisah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahul khair itma'anna bih wa in asabathul fitnah inqalab ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ini suratul Hajj. Apa Allah kata? Wa minan nas, di kalangan manusia ada yang menyembah Allah tapi ala harfin, tepi-tepi je. Dia tak duduk dalam tarbiyah, tak meningkatkan iman dia, tak meningkatkan makrifat kepada Allah, dia tidak meningkatkan ibadah dia, tak memperbaiki akhlak dia, tidak menjauhi maksiat dan mungkar. Dia masih tetap dengan keadaan macam gitu. Diberikan keamanan, tetap dalam keadaan leka, lalai, malas.
Maka bila ditimpakan asabahul fitnah, bila diberikan kepada dia ujian sampai ke puncak, Dajjal datang, inqalab ala wajhi, maka dia berpaling daripada Allah. Bukan kata tak sembahyang, bukan kata tak puasa, tak baca Quran, puasa, tapi hatinya, fikirannya tidak duduk sepenuh dalam tarbiyah, maka dia masih lagi boleh inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi huru-hara ni tuan-tuan, dia akan pisahkan kita. Sebab tu kita hari ni nak kena kuatkan diri kita. Kita nak kuatkan diri kita ni, kita kena minta ke Allah, kita kena berusaha dengan sekuatnya tadi. Bukan untuk kita masuk syurga. Kalau kita nak minta syurga, malu kita pada Allah. Kita minta, kita beribadah, meningkatkan ni nombor satu tuan-tuan, kesedarannya. Sebab kita sayang Allah, itu kita nak kena rasa. Kalau tak kena sayang Allah, jangan buat. Kenapa? Kerana Allah SWT yang paling berhak untuk mendapatkan. Kita nak sayang dia, itu paling berhak Allah. Yang pertama sebab sayang Allah. Kita kena proses. Jadi aku buat ni, Allahu Akbar, semayang ni bukan nak pahala. Kalau nak pahala setakat semayang dah okey, tapi tak, semayang yang maksimal, perbaiki supaya kita ni lebih sayang, lebih dekat dengan Allah. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua, kenapa kita beribadah, menyembah Allah? Bukan sebab nak masuk syurga, bukan sebab menjauhkan neraka, tak. Sebab itulah kemuliaan Allah. Allah maha mulia, Allah berhak disembah, Allah maha agung, Allah yang paling layak untuk kita mengabdikan diri padanya. Ini kerana kemuliaan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Ini kita nak kena rasa ni. Maknanya bila kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita mempersiapkan diri sebab kita sayang Allah, ibadah kat dia, akhlak kat dia, contoh tadi, sebab kita nak memuliakan, mengagungkan Allah, kita ni hamba Allah, maka Allah akan beri kekuatan. Bila Allah beri kekuatan, pada masa tu kita boleh mengajak orang lain. Kita boleh mengajak saudara kita, ayah kita, mak kita, anak-anak kita, kawan-kawan, sahabat kita. Kalau tak boleh, terputus. Kita dengan Allah pun ada masalah. Macam mana kita nak biiznillah, dengan izin Allah, ada kekuatan nak menolong yang lain. Sebab tu akhir zaman tuan-tuan, it is not about ourselves. Dia bukan berkenaan diri kita. Dia berkenaan sejauh mana kita boleh membantu agama Allah. Sebab tu Allah gambarkan tadi, kunu ansarallah. Kunu ansarallah. Kita kena solat, bukan supaya kita cukup mudah rasa dah solat dah, tak. Kita solat supaya solat kita bina kekuatan, supaya kita boleh ajak anak-anak kita solat, supaya kita boleh ajak isteri kita, suami kita solat, kita boleh ajak mak ayah kita solat dengan kekuatan solat tadi, dengan kekuatan Quran. Jadi tak cukup kita rasa kita saja. Ini maksud kunu ansarallah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Maknanya tak cukup sembahyang aja, tapi sembahyang yang melahirkan kekuatan untuk boleh ajak orang lain sembahyang. Ini maksud kunu ansarallah. Siapa yang tak jadi kunu ansarallah, maka dia akan terperangkap dengan fitnah akhir zaman. Terperangkap dengan fitnah akhir zaman. Sebab tu kita nak jadi kunu ansarallah. Ini perkara yang kita tak perasan. Kita ingat cukuplah aku dah boleh sembahyang, aku dah boleh baca Quran, kita pun buat seadanya. Bila kita boleh buat setakat buat je lah. Tapi kita tak perasan rupanya Allah perintah kita bukan sembahyang. Allah perintah kita supaya membina kekuatan daripada sembahyang. Sebab tu Allah gambarkan wa aqim salah. Dirikan solat. Bukan Allah kata solat, Allah kata dirikan solat. Allah perintah kita bina solat, supaya solat membina kekuatan. Biiznillah, dengan izin Allah, dengan kekuatan itu kita boleh lakukan dakwah, tarbiyah, jihad fi sabilillah. Ini ansar. Inilah hakikat ansar. Jadi ansar ni bukan hanya sekadar kita boleh semayang, boleh puasa, kita puas hati dengan semayang dan puasa, kita boleh beriman dengan betul, kita boleh yakin, boleh kenal Allah. Tak, kita nak bawa apa yang ada pada kita untuk membantu agama Allah,
Orang yang menjadi ansarullah, merekalah yang akan berjaya. Digambarkan oleh Allah tadi kan, bila dia kata nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agamamu ya Allah, dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, dalam jihadnya tadi. Maka ketika itulah Allah kata fa'amanat ta'ifah, maka berimanlah satu kelompok. Nampak dakwah tu bergerak, maka satu kelompok beriman. Wa kafarat ta'ifah, dan satu kelompok lagi memang tak mau iman, dia tolak. Hari ini yang Allah akan azab. Maka bila berlaku yang demikian, maka Allah sebut apa dalam ni? Tengok ayat ni. Fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim. Nampak tak? Fa ayyadna allazina amanu, maka Allah menolong orang-orang yang beriman tadi. Nampak? Bila kita melakukan kerja-kerja dakwah, tarbiyah, jihad tadi, maka kita bukan fikir diri kita saja, kita fikir juga orang lain untuk membantu agama Allah tadi. Maka fa ayyadna allazina amanu, maka Allah bantu, Allah tolong orang-orang beriman tadi ala aduwihim, ke atas orang-orang yang memusuhi mereka. Baru Allah tolong. Jadi Allah tolong bukan sekadar jadi Muslim, bukan sebagai segala jadi mukmin, tapi Muslim yang mukmin yang membantu agama Allah. Ansarullah. Mukmin. Jadi huru-hara datang fitnah, datang huru-hara, datang macam-macam ujian. Tiba-tiba datang ujian ekonomi, datang ujian makanan, datang ujian penyakit-penyakit, datang ujian semua, datang ujian macam-macam ujian ni diboikot. Tetapi bila kita melaksanakan kerja-kerja ansarullah, Allah akan bagi penolong. Fa ayyadna allazina amanu, maka Allah akan beri pertolongan kepada orang beriman ala aduwihim, ke atas musuh-musuh mereka. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya sebut tadi ada 5G lah, orang bimbang macam mana 5G ni. Orang bimbang macam mana 5G. Saya cari bincang dengan kawan-kawan, banyak kita cuba hubungkan al-iman, kita hubungkan dengan sains, kita hubungkan semua, kita buat kajian. Allah bagi ilham luar biasa tuan-tuan. Orang yang nak tolong agama Allah ni, Allah bagi saya jumpa dengan orang-orang yang boleh menolong agama Allah ni, yang memang berjihad ni, yang berjuang ni. Allah bagi ilham. Sesungguhnya perlindungan yang terbaik, perlindungan yang terbaik daripada mana-mana frekuensi gelombang ialah zikrullah. Afdhalu zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah itu adalah benteng, perisai kepada mana-mana serangan gelombang masuk dalam diri kita. Rupanya tu tuan-tuan, Allah dah bagi lama dah. Kalau kita kaji-kaji tu ada. Oh, ada penyelesaiannya, ada. Contoh banyak sebenarnya. Kita dah dapat dah insya-Allah. Tapi saya tak boleh cerita banyak dekat dalam ni. Dalam YouTube tak boleh cerita. Cerita kat YouTube nanti musuh-musuh tahu. Oh, rupanya macam tu ya. Contoh. Ada lagi. Saya bincang dengan sahabat ni, kata contohnya lah. Gelombang, dia tembak gelombang, dia lalu gelombang ni lalu secara lurus. Secara lurus. Ni contoh. Ini semua ilham Allah bagi ni. Lalu cara lurus. Gelombang radiation. Bila cara lurus, dia akan bertembung dengan kita punya dinding rumah. Nabi kita apa? Bila dukhan, kamu tutuplah lubang-lubang yang ada dalam dinding. Orang zaman Nabi SAW dahulu, rumah dia macam mana? Rumah dia macam rumah kita ke dulu? Ada batu-bata semua, ada ke? Tak ada. Rumah dia semua tanah liat. Tanah liat yang dicampur jadi rumah. Jadi rumah. Jadi Allah izin di kalangan tanah liat tu ada lubang-lubangnya. Tutup lubang-lubang tu. Jadi kita ni apa? Batu. Kita contohnya kita ada ada tanah liat, kita buat batu-bata warna merah tu kan. Di antara batu-bata dengan merah tu dia ada apa? Dia ada simen. Yang ikat batu tu simen. Jadi simen tu dah lubang. Batu-bata tanah liat tu gelombang tak boleh masuk. Simen tu. Jadi kita kaji, ada banyak kita boleh buat. Kena buat ni. Ini semua antara contoh lah. Banyak lagi lah. Contohnya pakaian yang berwarna putih, dia ada kesan dia dengan pakaian warna hitam, warna hijau. Dia ada kesan semua. Itu semua kajian. Tapi semua kajian ni Allah bagi ilmu pada orang yang bekerja ni.
Jadi kita duduk seorang-seorang, fikir seorang-seorang hidup kita, kita lah seorang-seorang kita, maka Allah SWT tak akan bagi. Fa'iyyadnal ladzina amanu ala aduwihim. Jadi pertolongan Allah kepada orang yang ansarullah ini, yang melaksanakan dakwah, tarbiyah dan jihad, yang melaksanakan kerja-kerja menolong agama Allah, fa'iyyadnal ladzina amanu. Allah akan tolong mereka. Bukan tolong sahaja je. Nak tanamnya jadi tak hancur. Nak ternak jadi gemuk-gemuk, tak kurus-kurus. Bukan sekadar tolong, tak. Fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim. Jadi pertolongan Allah kepada ansarullah tadi bukannya tolong pada diri dia, tapi Allah tolong nak lawan musuh dia. Nak lawan musuh dia. Nampak tak? Dari mananya apabila berlaku perkara tersebut, Allah bagi pertolongan kepada ansarullah tadi, bukan setakat supaya dia boleh makan, supaya dia boleh kenyang, supaya dia boleh selamat daripada, tapi Allah tolong nak lawan musuh dia. Fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim. Mereka akan dapat kalahkan musuh dia. Jadi sebab tu ansarullah ini bukan hanya sekadar dia fikir diri dia. Bila dia fikir nak tolong agama Allah, macam mana nak bangkitkan dakwah, macam mana nak bangkitkan tarbiyah, nak mendidik umat, macam mana nak melakukan jihad, membangun kekuatan ekonomi, kekuatan pertanian, kekuatan education, kekuatan sistem-sistem yang ada, kekuatan-kekuatan tadi, maka Allah akan memberikan pertolongan. Allah jamin pertolongan ni. Lepas tu dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, selepas berlaku perbincangan, perpecahan antara mukmin dengan kufur tadi, maka Allah kata apa? Fa'ayyadnal ladzina amanu. Maka Allah memberikan kepada orang beriman tadi pertolongan. Apa pertolongan ni? Ala aduwihim, mengalahkan musuh dia. Maka Dajjal kalah. Tentera Dajjal kalah. Ni kita kalah ni confirm. Kalah mereka tu confirm. Menang kita ni confirm. Sebab Allah dah janji dalam Quran. Maka apa Allah sebut yang akhir sekali lain, fa asbahu zahirin. Maka Allah jadikan mereka mempunyai kemenangan. Ashab. Fa asbahu, ashab ni apa? Ashab ni apa? Ashab ni tuan punya. Tuan punya. Maknanya kalau rumah, tuan rumah, bukan dia sewa rumah, tak. Bukan dia pinjam rumah, tak. Tuan punya rumah. Fa asbahu zahirin. Maka Allah berikan dia menjadi tuan punya kepada kemenangan yang sebenar. Tapi kemenangan sebenar tu daripada mana? Apabila dia melakukan kerja-kerja ansarullah. Ansarullah. Jadi ini tuan-tuan dan puan, kita nak kena rasa benda-benda yang kadang-kadang kita ingat remeh biasa. Sebab tu kita tak perlu takut dengan fitnah akhir zaman. Tak perlu takut. Tak perlu nak cari Mahdi. Siapa tulis ni? Nak cari Al-Mahdi wajib melalui Ahlul Bait. Tak wajib melalui Ahlul Bait. Ada orang kata nak kena Ahlul Bait. Alhamdulillah, Ahlul Bait tu bagus, saleh. Kita kena raikan dan kita kena sayang Ahlul Bait. Tapi jangan bergantung dengan Ahlul Bait. Jangan bergantung dengan Mahdi. Jangan bergantung dengan makhluk. Itu penting. Jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah. Sebab dalam ayat ni Allah sebut fa'ayyadnal ladzina amanu. Allah bagi pertolongan, bukan Ahlul Bait, bukan ustaz, bukan ulama, bukan Al-Mahdi, bukan Isa ibn Maryam, bukan. Allah bagi kekuatan. Orang yang beriman di akhir zaman, dia bergantung pada kekuatan Allah. Dia tak bergantung kepada manusia. Akan sampai satu masa ulama dibunuh, ramai Ahlul Bait akan dibunuh, ramai orang soleh akan dibunuh, ditangkap. Adakah kita masa tu nak beranak? Ustaz dah tak ada lah, ustaz dah tak ada lah, imam dah tak ada lah, Ahlul Bait dah tak ada lah, tak ada, semua tak ada lah. Nak buat macam mana? Kita bergantung dengan makhluk. Masih lagi ada syirik pada kita. Tak boleh bergantung dengan makhluk. Kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul. 100% betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bergantung dengan makhluk. Bukanlah makna kita tak terima, tak ada ustaz, tak apa. Tidak, bukan maknanya begitu. Bukan maknanya kita tolak Ahlul Bait, bukan.
Kita bersama dengan orang saleh. Kita bersama dengan orang bertakwa. Kita bersama dengan Al-Mahdi. Tetapi yang beri kemenangan bukan Al-Mahdi. Yang beri kemenangan bukan kekuatan kita, kepandaian kita, kehebatan kita. Yang beri kemenangan itu kita bersandar pada kekuatan Allah. Kita bersandar pada kekuatan Allah. Baru betul. Kalau kita bersandar dengan makhluk, tidak akan menang. Kalau menang pun itu istidraj, sihir. Itu istidraj, sihir. Oh, dia boleh cakap, dia boleh terbang, dia boleh ada karamah yang apa namanya zahir, dia ada karamah batin, kita pun membesar-besarkan karamah dia. Tuan-tuan, jangan membesarkan karamah manusia. Karamah bukan untuk dibesar-besarkan. Karamah bukan untuk dicerita-ceritakan. Karamah ini pertolongan Allah. Allah bagi pertolongan kepada orang yang tertentu, yang beriman, yang soleh, yang warak. Dan Allah juga boleh beri pertolongan kepada orang lain. Siapa yang bagi karamah? Allah. Kita terlupa Allah. Kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat karamah tadi. Kita hari ini suka sangat dengan karamah magic. Sebab tu kita pun mula bergaul dengan jin. Kan? Kalau ada seseorang wali, awliya Allah yang menceritakan tentang karamah dia, tinggalkan dia. Kalau ada manusia yang menceritakan karamah dia, tinggalkan dia. Kalau ada manusia yang reda orang lain bercerita karamah dia, tinggalkan dia. Kerana dia menggalak manusia, mencintai dia, mengagungkan dia. Lupakan Allah yang bagi karamah, kalau ada pun karamah. Kalau tidak, bukan karamah. Itu hanya merupakan istidraj, sihir. Dan datang daripada jin, yang datang daripada syaitan. Wa iyazbillah min zalik. Kalau seorang awliya Allah, dia tak mau karamah. Dia tak mau karamah. Karamah ni fitnah, ujian bagi dia. Banyak kali saya cerita, contohnya kan, berlaku pada seorang Habib. Tak payahlah saya sebut nama Habib tu. Allah izin dia boleh membaca hati orang. Allah izin dia tengok orang dan tahu dosa orang. Macam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah Amirul Mukminin, satu ketika sedang berbual-bual dengan sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba masuk seorang, kemudian dia kata, aku melihat ada tanda-tanda zina pada orang yang masuk kita ni, ada masuk batu. Sahabat tanya, ya Osman, adakah tu ada wahyu lagi? Lah, itu bukan wahyu, itu firasat mukmin. Jadi Osman cakap, bukan Osman nak kenakan orang tu, nak tunjuk dia pandai, tak. Osman cuma nak kata di dalam hidup kita ni ada firasat mukmin. Ada orang soleh yang boleh baca kita ni bohong tak bohong, yang boleh baca kita ni spy tak spy. Dia boleh baca, dia tahu. Tapi dia baca, dia tahu bukan tujuan supaya dia tunjuk kat orang, aku tahu engkau dosa apa, aku tahu engkau salah apa, aku tahu engkau buat. Tak, bukan. Itu sebagai ujian dia. Kenapa? Apa ujiannya? Dia nak menyimpan rahsia. Allah buka rahsia seseorang pada dia, bukan supaya dia cerita kat orang, supaya dia simpan. Nak simpan rahsianya berat. Macam kita lah duk cerita pasal, mengumpat pasal orang kan? Berat. Jadi seorang awliya Allah, seorang yang soleh, dia tahu rahsia manusia, tapi dia tak cakap. Cuma dia fikir macam mana cara nak didik orang tu. Macam mana cara nak betulkan salah dia, tanpa dia perlu bercakap, tanpa perlu diberitahu yang dia tahu. Macam itu. Itu karamah. Seorang yang awliya Allah, dia tak akan cerita karamah dia. Kalau boleh, dia tak nak ada karamah pun. Karamah ni satu ujian pada dia, fitnah pada dia. Kita dibagi sesuatu, kita rasa itu kita punya, itu dah fitnah. Kita boleh buat sesuatu, kita doa mustajab, fitnah kat kita. Oh, aku punya doa ni lebih baik daripada orang lain. Ujub. Sebenarnya karamah itu adalah merupakan satu pertolongan Allah, yang kalau boleh orang soleh tadi tak nak dedahkan pada orang lain. Kenapa? Kalau didedahkan, maka orang akan bercakap, oh dia baik, oh dia bagus, oh dia soleh, oh dia warak, oh dia awliya Allah, oh dia habibullah. Maka dia akan timbul perasaan-perasaan. Dia tak mau. Jadi orang yang soleh tak suka karamah-karamah ni. Tapi kalau ada seorang guru yang suka orang cerita karamah dia baik, dia baru boleh terbang, boleh jalan atas air, maka tinggalkan guru tersebut. Walaupun dia Habib panggilannya, gelarannya.
Kalau dia suka mengagung-agungkan dirinya, dia suka orang mencerita tentang keagungan dirinya, tinggalkan dia, kerana dia ada penyakit ujub dalam diri dia. Ini contohlah, sebab tu nak sebut sini, jangan bergantung kepada makhluk. Akhir zaman kita nak bersihkan hati kita ni bergantung kepada Allah. Bukan makna kita tak bersahabat dengan orang soleh. Kita wajib bersahabat dengan orang soleh. Wajib ada guru, wajib ada syekh, wajib kita ada orang yang soleh ni, yang bertakwa ni. Wajib. Kenapa? Kerana dengan orang bertakwa tu kita boleh belajar daripada dia. Kita boleh belajar daripada dia. Kita boleh jadikan dia contoh kita. Tapi bukan kita nak agung-agungkan dia, muliakan dia. Dia panggil taharrum. Taharrum ni memuliakan. Kita nak takarub. Takarub nak mendekati dia, nak belajar daripada apa yang ada, supaya kita dekat dengan Allah. Bukan kita nak mengagungkan dia. Taharrum, bukan. Ini wasilah ni, rabitah ini, wasilah ini konsep-konsep yang asas. Wasilah dan rabitah ini, kita mengikat hati kita sayang dengan orang soleh. Perlu tak? Sangat perlu. Sangat perlu kita nak sayang Rasulullah SAW. Kita nak sayang semua sahabat-sahabat, sangat perlu. Tapi jangan mengagungkan. Jangan mengagungkan. Kita kena sayang dia, kena minta doa. Bolehlah minta doa, tak apa. Minta doa dia orang baik, dia dekat dengan Allah. Malahan kita cakap, ya Allah, aku sayang kepada Syekh berkenaan, aku sayang pada dia, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah, dengan kebaikan daripadanya, ya Allah, Engkau bagikanlah aku kebaikan juga, sebab aku sayang kat Rasulullah SAW, aku sayang kat Syekh ni, ya Allah, Engkau bagilah aku kebaikan. Itu hubungan hati. Minta, boleh tak kita minta sebab kita kawan baik dengan dia, Allah, mudah-mudahan Allah sayang dia tadi sangat-sangat, kita ni banyak dosa, tapi kita nak ikut dia, kita minta lah, ya Allah, billah barakah tabaruk, dia panggil barakah, minta barakah. Boleh tak? Boleh, hak tu tak apa. Tapi jangan kita minta kat dia. Jangan minta kat makhluk, minta kat Allah. Tabaruk. Tabaruk ni kita minta barakah, boleh. Tak apa. Tapi jangan kita menggantungkan diri kita pada dia. Kita kena dialah. Dah Allah. Itu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Ada orang berbual-bual ke dalam ni, tak apa nak bual, yang lain buat tak tahu je, insya-Allah. Dia nak tulis apa, kalau baik alhamdulillah, tak baik tak apa, ignore. Kita cubalah. Nak sebut kat sini, bila sampai huru-hara, kita kena bina kekuatan iman kita. Saya tak kata supaya jangan ada habis. Saya sayang kepada Rasulullah SAW. Saya sayang kepada keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Itu memang orang soleh. Orang soleh kita kena sayang. Wajib kita sayang orang soleh ni. Sebab apa? Kalau kita tak sayang orang yang Allah sayang, apa jadi kat kita? Baik kita ni Allah tak sayang. Cuma jangan kita jadikan mereka ini suatu yang sampai peringkat kita rasa kita memuliakan dia lebih daripada memuliakan Allah. Itu je, tak apa. Boleh tak nak berkhidmat dengan Syekh? Boleh, tak ada masalah. Khidmatlah, tak ada masalah. Kita sayang Syekh kerana sayang Allah. Dan kita sayang Habib kerana sayang Allah. Sebab Allah sayang kat dia. Alhamdulillah, betul tu. Betul. Tapi kita nak mezakan taharrum, memuliakan dengan taqarrub. Kena memuliakan dengan taqarrub. Kita kena bezakan, ada perbezaan. Dengan juga disebut tabaruk mengambil barakah. Kena ada perbezaan. Ini yang Wahabi duk dentam ni. Wahabi dentam ni dia. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena rasa dalam hati kita. Jadi jangan kita hanya kerana berbeza pandangan ni kita pun apa? Pun bergaduh. Ada perbezaan pandangan, bergaduh, jangan. Jadi sebenarnya saya nak masukkan di sini ialah kita kena faham bagaimana keadaan di akhir zaman ni. Memang akan ada perpecahan, akan ada perbezaan pandangan, tak apa. Perbezaan pandangan selagi tak berlanggar akidah, selagi akidah kita tu betul, tak apa ada beza pandangan, tak apa lagi. Akidah tu betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah tu betul. Ibadahnya betul, ada hadisnya, ada sunnahnya betul, tak kira hadisnya dhaif tak dhaif, kita ada hujahnya betul, tak apa, jangan kita bergaduh. Kita berbeza dari sudut
Duduk akhlak, ada orang begini, ada orang begini, tak apa. Ada orang tekankan jubah, pakai janggut, tak apa. Ada orang kurang sikit tu, tak apa. Ini akhlak, tak apa. Tetapi kita kena faham, di akhir zaman jangan sampai kita gadaikan iman kita dan gadaikan ukhuwah kita. Ini penting sangat, supaya kita tidak termasuk dalam fitnah huru hara, fitnah perpecahan. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, insya-Allah sebenarnya tajuk malam ni kan, tajuk yang kita rasakan sebagai perkara yang menyedihkan lah. Kenapa sedih? Hanya kerana benda kecil kita pecah. Hanya kerana benda kecil kita pecah. Jadi sebab tu saya nak mengajak semua tuan-tuan puan-puan, semua yang mendengar, marilah bersama-sama kita bersinergikan buat sesuatu yang sepatutnya kita buat. Contohnya saya sebut semalam kemarin, apakah perkara yang patut kita buat? Nombor satu, kita kena membina kekuatan iman. Kita wajib membina kekuatan iman. Sebab iman ni confirm akan diuji. Confirm akan diuji. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini pun Allah memulakan dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita lihat di sini, yang pertama sekali Allah mulakan dengan iman. Jadi macam mana nak bina iman? Ini paling penting sekali. Ini nombor satu. Bila kita boleh membina iman, maka di situlah permulaan pertolongan Allah. Jadi persiapan pertama, Taifah Mansura. Bila kita kena pastikan iman kita tertingkat. Bila iman kita tertingkat, insya-Allah yang lain tertingkat. Saya nak bacakan satu ayat Allah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, inilah yang bakal berlaku, pertembungan ketika huru hara. Huru hara, apa dia? Katakanlah, in kana aba'ukum, katakanlah sekiranya bapa-bapa kamu, ayah kita, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu ataupun suami-suami kamu, wa ashiratukum, dan juga keluarga-keluarga kamu, wa amwalu iqtaraftumuha, dan juga harta-harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kamu bimbangkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan kamu bimbangkan juga perniagaan yang menjadi miskin, kamu bimbang kau dia miskin daripada perniagaan tadi, dan juga tempat kan, wa masakin, ni tempat-tempat kamu, tardawnaha, yang kamu bimbangkan, rumah-rumah kita tu, tempat kita suka lebih. Jadi semua yang Allah sebut tadi, yang kita sayang tadi, kita bimbang ataupun kita sayang, ahabba ilaikum, lebih kamu cinta, minallah, daripada Allah dan Rasul, wa rasulih. Kalau semua yang kita sayang tadi lebih kita cinta, sayang daripada Allah, wa rasulih, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad pada jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta, sehingga ya'ti Allahu bi amrih, Allah akan datangkan siksaannya. Jadi tuan-tuan, Allah gambar kat kita huru hara yang kita akan berhadapan dengannya itu, akan mungkin berlaku pertembungan antara sayang kita, cinta kita, kasih kita kepada bapa kita,
anak kita, saudara kita, isteri, suami kita, keluarga kita, harta benda kita, perniagaan kita, pekerjaan kita, rumah kita, semua tu yang kita sayang, yang kita usaha tadi, bila berlaku kemuncak fitnah, itu akan digoncang oleh Allah. Dan pada masa itulah kita kena pilih ahabba ilaikum, adakah kamu lebih cinta kepada semua itu minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihad fi sabilih, dengan jihad perjalannya. Jadi tuan-tuan, huru-hara yang sebenar ialah iman. Sayang kita kat siapa? Sayang kita kat siapa? Tak kiralah kita siapa. Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor satu, ansarullah, orang yang nak menolong agama Allah, ialah kerjanya membina iman, membina kekuatan kita dengan Allah ni. Kita nak kena kenal Allah. Bukan zikir saja. Zikir ni amal. Zikir ni amal. Imannya yang menjadi dasar zikir. Ada orang duduk banyak zikir, tapi dia tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Ada banyak semayang, tapi tak kenal Allah. Ada semayang yang Allah SWT tak terima, ada. Ada zikir yang Allah tak terima, ada. Jadi sebenarnya yang menjadikan kita ni kan lebih dekat dengan Allah ni al-iman, bukan zikir. Walaupun zikir itu penting, bukan zikir tak penting. Penting sangat zikir itu. Sembahyang penting, bangun malam penting. Tetapi bila kita tidak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak musyahadah, menyaksikan Allah dalam hidup kita, kan, sehingga hati kita ni tidak benar-benar boleh merasai sayang pada Allah, maka ini yang lebih parah. Ketika mana benda ni parah? Ketika huru-hara memuncak. Ketika datang huru-hara tadi, masa itulah hati kita ni, padahal kita semayang, padahal kita baca Quran, tapi hati kita masih sayang dengan dunia, sayang dengan benda-benda yang Allah sebut tadi. Jadi kita kalah juga sebab al-iman. Jadi iman pun ada beberapa peringkat juga. Iman yang pertama sekali, iman taklid. Kita beriman, kita ikut aja. Ini bahaya sangat. Kenapa kamu beriman? Saya ikut mak ayah saya ikut je. Kenapa kamu, siapa yang menjadikan alam ini je? Alam ini mak saya kata macam gitu, kita ikut. Ini iman yang taklid. Ini bahaya iman yang macam ini. Kita tak nak iman yang taklid. Yang kedua, iman yang ada ilman yang daripada ilmu. Yang kedua, dari ilmu. Dia belajar ilmu pada sifat Allah, dia belajar nama Allah, dia belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dia belajar semua. Ilmu kalam, tapi sekadar belajar, ini bahaya. Iman ilmu ni bahaya. Sebab tak sampai kepada hati dia. Dia sekadar ilmu je. Dia boleh berdebat, dia boleh berbahas, dia boleh berhujah, tapi hati tak rasa. Dia boleh cakap tentang Allah, tapi hati tak sayang Allah. Ini iman ilmu. Bagus daripada yang pertama tadi. Tapi kita kena tahulah iman ilmu ni macam. Sebab tu ramai hari ni orang PhD dalam usuluddin, tapi dia bermaksiat. Tapi dalam dia ada ujub, dalam dia ada riak. Dia suka kalau dia ceramah tu, dia bantai orang tu kalah, tak boleh jawab. Suka, menang, aku menang. Kenapa? Ustaz tu tak boleh jawab aku punya soalan. Ini PhD. Tu imannya apa? Iman ilmu. Iman ilmu tak sampai ke hati. Hatinya tak bersih lagi. Hatinya masih lagi banyak maksiat, sayang maksiat. Jadi iman ni pun ada dia punya proses dia. Kita kena tahu proses tu. Jadi iman yang ketiga, iman dalam bentuk perasaan. Ayan dipanggil. Yang mana daripada iman melahirkan kita punya amalan, kita pun beramal, kita berzikir dengan iman, maka kita mula rasa sayang ke Allah, mula rasa mengagungkan Allah. Ini iman peringkat ketiga. Iman bukan dengan ilmu sahaja, tapi iman bersama dengan hati kita, perasaan hati kita dibersihkan, hati kita ada zikrullah, hati kita menjaga solat, menjaga daripada jangan buat maksiat, kita jaga pelihara, kita buat mujahadah. Ini iman peringkat tiga, melahirkan perasaan. Iman dengan perasaan. Ini orang yang berjuang di peringkat yang ketiga ni. Jadi iman ni ada proses. Jadi proses iman ni bukan sekadar kita belajar je dah beriman. Aku tengok YouTube, okey dah iman. Tak. Dia kena tengok YouTube, dia kena ada proses dia. Sebab tu kena ada guru, jangan seorang-seorang kita. Kena ada orang yang ngajar kita.
Kena ikut proses tarbiyah. Tarbiyah imaniyah kita panggil, tarbiyah rohiyah kita panggil. Kena ada tu. Kalau tidak ada tarbiyah imaniyah, kita ingat kita dah beriman, rupanya kita tak beriman lagi. Baru iman ilmu. Bila iman ilmu ni, kita boleh jawab, boleh cakap, boleh buat semua. Dari sudut ilmu boleh cakap semua, tapi tak rasa apa-apa pun. Kita sebut Allahu Akbar, kita sebut Allah Maha Besar, hati kita tak rasa Allahu Akbar. Macam tu. Jadi kita kena proses hati kita, kena jaga. Contohnya macam-macam lah. Hari ni ada orang sebut nak kena jaga makan. Betul tu. Ni sebut pasal makan ni, sebut pasal pakai ni kan. Ada syarikat-syarikat yang besar-besar tu kita kena boycott lah. Apa nama? Johnson & Johnson. Syarikat Johnson & Johnson, bedak Johnson & Johnson didapati ada asbestos kan, hak boleh menyebabkan kanser. Malahan telah lebih kurang 38,000 kan saman dikenakan ke atas Johnson & Johnson bedak ni, dan ada yang menang dapat 2 bilion US dollar. Jadi Malaysia masih lagi duk guna Johnson & Johnson. Yang luluskan Johnson & Johnson siapa? Hospital. Saya pakai banyak bedak Johnson & Johnson dululah, kecil-kecil dulu saya ingat, dapat free daripada hospital. KKM lah ni punya hal. Kita percaya dengan barat lebih. Kemudian Johnson & Johnson pun dia punya vaksin pun dah kena nak orang saman banyak ni. Jadi kita duk percaya dengan barat-barat ni sampai kita terlupa. Kita kena percaya dengan Allah lebih. Jadi kita tengok hari ni hati kita duk follow barat kan. Kita tak perasan barat penipu besar kan. Tak semua, tapi majoriti. Ramai. Terutamanya hak sokong Israel. Hak sokong Israel tu tinggalkanlah. Baik, jadi patah balik tadi al-iman. Iman ni ada banyak. Iman al-haq, iman yang sebenar, iman yang hakiki. Jadi iman dia ada. Jadi ulama-ulama dia menggariskanlah proses tu. Jadi kita follow lah. Adalah dia punya proses dia, al-iman. Jadi kita kena bangkitkan iman. Kita kena bangkitkan iman. Kenapa? Ketika huru-hara nanti iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang kat rumah kita ke? Kita sayang kat kerja kita ke? Kita sayang kepada keluarga kita lebih daripada sayang Allah. Macam tu. Masa tu kan. Jadi Allah suruh pilih. Fatarabbasu, tunggulah. Orang kata tunggulah. Tuan-tuan Puan Allah sebut. Sebab tu marilah sama-sama kita bersama. Saya ingin mengajak tuan-tuan pada hari ini, sebenarnya ujian yang telah digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi, kita nampak dalam depan mata kita. Saya bagi satu contoh sekarang ni, mungkin saya nak habiskan dengan satu perkara. Ujian yang Allah bagi kepada kita sebelum huru-hara yang memuncak tadi, Allah akan pecah-pecahkan kita. Allah akan pecah-pecahkan kita. Dengan apa? Ujian ukhuwah. Kenapa Allah pecah-pecahkan kita? Kerana hati kita masih lagi ada sifat munafik. Hati kita masih lagi ada sifat-sifat kan orang-orang yang musyrik, mensyirikkan Allah. Orang-orang yang munafik berlakon. Jadi kita kena buang ni sifat-sifat syirik, sifat-sifat musyrik tadi, sifat-sifat orang yang nifak tadi, yang munafik tadi, sifat-sifat yang berlakon tadi, sifat yang tidak jujur tadi, kita kena buang. Kita kena betulkan semula niat kita, kejujuran kita bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan orang saleh, termasuklah para habaib. Kita kena betulkan hubungan kita tadi, ukhuwah kita. Ukhuwah kita mesti lebih besar daripada projek, sebut sini. Ukhuwah kita mesti lebih besar daripada dunia. Ukhuwah mesti lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sebab ukhuwah ini adalah tempat di mana iman itu menyampai kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia sayang saudara dia. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, kita tutup mata kejap, kita cuba bayangkan orang yang kita tak suka. Siapa orang yang kita tak suka? Tengok-tengok orang yang kita tak suka tu orang yang berjuang perjalanan Allah. Kita tengok orang yang tak suka tu orang yang ada kesolehan, jaga sembahyang. Orang yang kita tak suka tu orang yang ada takwa. Orang yang kita tak suka tu orang yang soleh, solehah.
Di mana iman kita? Yang kita tak suka tu, yang kita marah tu, yang kita benci tu, yang kita dendam tu, orang soleh, orang yang Allah sayang, saudara kita, sahabat kita, seperjuangan kita. Tapi adalah masalah-masalahnya. Mungkin ada kelemahan di sini, kelemahan di sana, perbezaan pandangan kat sini, perbezaan pandangan kat sana, perselisihan di sini, perselisihan sana. Bila kita tutup mata kita fikir semula, rupanya aku ada masalah ukhuwah dengan sahabat aku seiman, seperjuangan. Maka di mana iman kita? Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang sahabat dia lebih daripada dia sayang diri dia sendiri. Jadi kita kena tengok balik, ya Allah, rupanya iman aku ada masalah lagi. Macam gitu kan. Jadi kita betulkan balik. Tak apa, sebelum ni kita ada masalah ke, tak apa, kita betulkan balik. Sebab Allah SWT amat besar kan, dia punya kemaafan dia, keampunan dia amat besar, toleransinya amat besar. Allah Maha sabar, Allah Maha pemurah, Maha pengasih, Maha pengampun. Tak apa, kita ada buat masalah, kita ada buat benda kesalahan, tak apa, minta ampun ke Allah, kita baiki balik hubungan kita. Di situlah adanya kekuatan. Bila kita diuji dengan kesusahan, difitnah nanti, masa itulah keikhlasan kita itu menyebabkan kita akan ditolong oleh Allah berhadapan dengan musuh tadi. Ini ayat Allah tadi. Sebab kita tolong agama Allah. Tolong agama Allah bukan kita fikir kita betul. Tolong agama Allah bila kita baiki hubungan kita dengan sahabat kita tadi, baiki hubungan kita dengan orang yang kita dendam, orang kita musuh tadi, dalam keadaan kerana Allah. Itu menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan kita syok sendiri, aku yang betul semua. Tapi menolong agama Allah ialah maknanya kita cuba tengok sahabat kita, kita sayang kat dia, kita tolong dia, kita bantu dia. Kalau dia ada kesilapan, tak apalah, kita cuba baiki, tolong dia. Dan di sinilah menolong agama Allah. Jadi Ansarullah bukan hanya orang yang memikirkan dia betul, pandangan dia terbaik, akulah yang best, aku yang paling baik. Tapi Ansarullah, kalau ada masalah dengan sahabat-sahabat dia, maka dia akan tengok sahabat-sahabat dia dan kemudian akan nampak pandangan ni, Allah sayang dia lebih daripada aku, tapi kenapa aku tak sayang dia? Maka kita pun istighfar ke Allah, lupakan segala kesalahan dia, lupakan, kita maafkan dia, pergi ke dia, buat sama-sama perjuangan bersama-sama fi sabilillah. Jadi al-iman bukan sekadar iman yang ada di dalamnya Ansarullah. Ini penting. Ini penting. Kenapa? Bila kita melakukan yang ini, barulah pertolongan Allah bersama kita. Allah dah datang, bukan pertolongan sekadar tolong kita, tak. Allah tolong kalahkan musuh. Allah tolong kalahkan musuh. Itu yang paling utama sekali. Ini kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak nampak. Tak maaf saya cakap banyak-banyak ni. Minta ampun pada Allah Ta'ala, minta maaf. Malam ni saya sebenarnya sedih, tapi saya seronok juga. Seronok kenapa? Kerana akhirnya sebahagian daripada benda yang saya nak sampaikan, saya dapat sampaikan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi insya-Allah sebagai sedikit saya nak umumkan kepada semua mereka yang telah mengikuti program Ansar, yang telah mengikuti Tamrin 2 dan Tamrin 3. Ini pengumuman. Bagi mereka yang mengikuti sajalah, yang tak ikut tak apa, insya-Allah. Kita akan ada satu pertemuan pada hari Sabtu nanti, insya-Allah. Sila tengok pada pengumuman yang ada dalam Telegram. Jadi tolong minta tengok, dan saya minta kehadiran semaksimal yang boleh. Yang mereka yang telah mengikuti Tamrin 2 dan Tamrin 3. Tamrin 1 tak apa, Tamrin 2 dan Tamrin 3. Yang belum lagi mengikuti Tamrin 3, 2 saja pun tak apa. Jadi insya-Allah hari Sabtu ada pengumuman dalam Telegram, tolong tengok. InsyaAllah ada satu pertemuan yang amat penting. Ini bagi mereka yang mengikuti Ansar. Bagi mereka yang belum lagi berkenalan dengan Ansar, insyaAllah kita akan buka keahlian dan sebagainya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan berkenal-kenalan nanti, dan kita dalam proses untuk insyaAllah membina sama-sama lah, melengkapi, tolong sama-sama kita untuk membina kekuatan macam-macam lah insyaAllah yang kita perlu guna dan perlu lakukan insyaAllah. Dan saya sebut sini tuan-tuan, kenapa perkara ini amat penting? Kerana mereka telah mula secara intensif untuk melaksanakan kerja-kerja, melaga-lagakan orang yang beriman. Jadi syaitan minal jin wal ins, syaitan daripada kalangan jin dan manusia sekarang ni, dia nak laga-lagakan kita. Tak lama lagi dia akan laga-lagakan kita lah. Kita akan nampak tak lama lagi. Dan sebab itu insya-Allah kita cuba
cuba betulkan semula niat kita. Kalau adalah kesalahan saya ke, kesalahan sahabat-sahabat kita ke, marilah sama-sama kita maafkan. Kita berlapang dada, kita letakkan iman kita nombor satu, kita letakkan matlamat perjuangan tu nombor satu. Setelah iman tadi, maka mudah-mudahan kita bekerjasama, berukhuwah. Ukhuwah ni lebih besar daripada projek. Kalau kita terasa hati ke sebab projek, terasa hati sebab bersih pandangan, terasa hati sebab kita jawatan ada jawatan, tak ada jawatan, terasa hatilah apa-apa pun, marilah sama-sama kita bersihkan. Kerana terasa hati itu jika kita ikut, maka nafsu kita akan ganggu kita, syaitan akan ganggu, sama-samalah. Semua tu akan habiskan kita. Jadi insya-Allah kita ikhlas. Kita tahu semua ikhlas belaka, semua baik belaka. Cumanya kadang-kadang adalah kelemahan kita sama-sama. Jadi kita maafi insya-Allah. Matlamat perjuangan nombor satu, betul. Berjuang untuk menegakkan Islam, hidup dalam keadaan redha Allah, mati dalam redha Allah tu paling tinggi sekali. Tak ada yang boleh kacau. Projek apa pun tak boleh kacau, kan? Jawatan apa pun tak boleh kacau. Tu semua bawah, atas sekali lah. Kita bersahabat kerana Allah. Kita bersahabat kerana Allah. Dan insya-Allah saya mengumumkan, insya-Allah bagi mereka yang telah mengikuti Tamrin 2 dan 3, ada satu pertemuan, tengok dalam Telegram. InsyaAllah akan ada pengumuman di situ. Saya minta kalau boleh dapat datang secara carpool, secara bersama-sama, jangan bawa anak-anak, hanya sebentar saja kita buat perjumpaan. Jadi akan minta semua yang itu dapat hadir untuk kita sama-sama melakukan satu perkara yang penting. InsyaAllah kita akan buat sama-sama. Jadi itulah insyaAllah sikit sebanyak apa yang saya mampu sampaikan pada malam ini. Saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada semua yang hadir. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. InsyaAllah saya akan sambung lagi bab Puru-hara ni. Kita akan bincang apa yang Ansarullah tu nak buat apa, Ansarullah nak buat apa, dan apa cobaan dia, ujian dia. Ujian dia banyak, insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahliha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaika wa ahliha bi ma'rifatik wa amitna ala sya'ati fi sabri. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i wa salihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tolong doakan Ummu Ilyas, dia ada sedikit operasi pada malam ni. Doakan supaya semuanya berjaya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.